Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okay, terima kasih kerana terus bersama saya dalam pembelajaran kelas Geografi tingkatan 2 KSSM, dan untuk minggu ini kita akan mempelajari bab yang kelima, dan kita akan teruskan pembelajaran kita yang telah kita belajar minggu lepas, iaitu pengangkutan di Malaysia. Dan untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang pengangkutan awam di Malaysia dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, elok rasanya kita mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali, pada akhir pembelajaran, saya berharap murid-murid dapat yang pertama memahami 3 jenis pengangkutan awam di Malaysia. Dan yang kedua, saya juga berharap pada akhir pembelajaran murid-murid dapat memahami 4 faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Baik, kita akan teruskan dengan mempelajari tentang 3 jenis pengangkutan awam di Malaysia. Sebelum kita pergi lebih lanjut, perlu diketahui bahawa maksud pengangkutan awam. Mungkin ada murid yang tahu dan ada murid yang tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pengangkutan awam. Bagi pengetahuan semua, pengangkutan awam ni ialah merupakan pengangkutan umum yang biasanya diatur untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap. Contohnya kalau parent awak ada kenderaan sendiri, dia bukanlah tak boleh untuk kegunaan orang-orang lain di luar sana. Maksudnya orang luar ke sana tak boleh naik sesuka hati kenderaan parent awak. So pengangkutan awam ni memang disediakan khas untuk kegunaan orang ramai. Ada yang ada bayaran dan ada juga yang percuma. Contohnya kalau di sekeliling kita ni, contohnya kalau macam bas rapid, saya pun tak tahu, dah lama saya tak naik kan. Kalau dulu, kalau tak salah saya, sehala RM1. Contohnya daripada pinggiran nak pergi ke KL, bayar RM1. Nak balik ke rumah balik, lagi RM1. Sekarang pun saya tak pastilah berapa ringgit. Ada juga yang percuma, contohnya bas Selangor kalau tak salah saya. Itu secara percuma. Dan pengangkutan awam di Malaysia ni, ada 3 jenis. Yang pertama ialah pengangkutan darat, yang kedua pengangkutan air, dan yang ketiga ialah pengangkutan udara. Jom kita tengok contoh-contoh yang ada di Malaysia. Yang pertama sekali ialah pengangkutan darat. Untuk makluman awak semua, pengangkutan darat terbahagi kepada 2 jenis, iaitu pengangkutan yang bergerak di jalan raya dan juga pengangkutan jalan kereta api. Kita lihat dulu contoh pengangkutan darat di jalan raya. Contohnya ialah bas, teksi, dan yang ketiga yang terkini ialah e-panggilan ataupun e-hailing. Mungkin bas dan teksi ni dah terbiasa dengan awak. E-panggilan atau e-hailing ni lebih kepada kenderaan-kenderaan yang awak perlu order ataupun perlu tempah melalui aplikasi-aplikasi yang ditetapkan. Contohnya Grab, MyCar dan sebagainya. Seterusnya, pengangkutan awam jalan kereta api. Kita ada banyak rel bersepadu dekat Malaysia. Kita ada macam-macam jenis rel bersepadu, antaranya ialah monorail. Kita ada KTM komuter, KTM antara bandar, transit aliran ringan LRT, transit aliran massa MRT. And then yang menghubungkan antara bandar ke airport, KLIA Express, KLIA Transit, ERL, dan juga perkhidmatan tren elektrik, ETS. So ini adalah antara rel bersepadu, pengangkutan awam jalan kereta api yang kita ada. Kalau awak tengok gambar dekat sini, contohnya ini ialah komuter, ini ialah LRT, di bawah ini ialah MRT, dan ini ialah monorail. Kesemuanya pergerakannya masih di bawah namanya rel bersepadu, tetapi bentuknya dan konsepnya berbeza. Seterusnya kita lihat kepada pengangkutan air dan juga pengangkutan udara. Untuk pengangkutan air, kita ada beberapa jenis pengangkutan air. Pengangkutan awam air, yang pertama ialah bot, yang kedua ialah ferry. Bot ni selalunya menghubungkan kawasan-kawasan pedalaman ke bandar. Contohnya dekat Sabah dan Sarawak, banyak kawasan pedalaman, ada hutan tebal, kawasan tanah tinggi dan sebagainya. Jadi jalan raya sukar untuk dibina untuk menghubungkan kawasan bandar dengan kawasan pedalaman tersebut. Jadi antara alternatif yang digunakan ialah mereka menggunakan bot ekspres untuk menghubungkan kawasan bandar dengan kawasan pedalaman.
Okay, yang kedua ialah ferry. Okay, ferry ini ialah selalunya menghubungkan kawasan-kawasan pulau dan sebagainya. Contohnya awak daripada Butterworth nak pergi ke Butterworth nak pergi ke Pulau Pinang. Okay, daripada Kuala Kedah ataupun Kuala Perlis nak pergi ke Langkawi. Okay, daripada Mersing nak pergi ke Pulau Tioman dan sebagainya. Okay, antara kenderaan yang paling popular yang digunakan ialah ferry. Okay, contoh dalam gambar ni, ini ialah ferry yang digunakan di Pulau Pinang. Okay, kalau digunakan di Langkawi dan sebagainya, okay, bentuk ni pun berbeza. Okay, ini memang trademark lah untuk Pulau Pinang. Dan seterusnya untuk pengangkutan awam udara, okey, kita ada kapal terbang, dan kapal terbang ni kalau awak tengok sebelum pandemik COVID-19 ni memang popular lah, okey, untuk rakyat Malaysia pergi melancong keluar dan rakyat luar datang melancong ke Malaysia, okey, dengan menaiki kapal terbang. Okey, untuk Malaysia kita ada macam-macam lah, kita ada syarikat MAS, okey, Malaysian Airlines, kita ada Air Asia, kita ada Firefly, okey, dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, ada 4 faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Yang pertama sekali ialah bentuk muka bumi. Okey, yang kedua ialah kemajuan teknologi, yang ketiga kegiatan ekonomi, dan yang keempat ialah dasar kerajaan. Jom kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan bentuk muka bumi. Okey, kita tengok yang pertama, tanah tinggi. Tanah tinggi ni pembinaan jaringan pengangkutan dia susah kita nak bina dan menelan kos yang tinggi. Jadi di kawasan tanah tinggi, okey, jaringan pengangkutan bukan tak ada dibina, ada dibina tetapi jarang-jarang dibina. Sebab apa? Sebab kos dan juga bentuk muka bumi dia yang menyusahkan ataupun menyukarkan, okey, untuk pembangunan jaringan pengangkutan di kawasan tersebut. Okey, yang kedua, tanah pamah. Tanah pamah ni macam saya kata sebelum ni ialah kawasan tanah yang rata, okey, dan memang sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Okey, sebab itu awak tengok kawasan-kawasan tanah pamah, kawasan jalan tanah rata dan sebagainya banyak dibina oleh jaringan-jaringan pengangkutan. Yang ketiga, lembangan sungai. Okey, lembangan sungai ini memang jarang dibina dengan jaringan pengangkutan. Sebab apa? Perlu menelan kos belanja yang tinggi, okay, kerana kawasan-kawasan berpaya dan sebagainya perlu ditambak dan juga dibina jambatan. Okay, kos sangat tinggi. Dan yang ketiga ialah pinggir laut. Okay, kawasan-kawasan pinggir laut ni telah dipilih terutamanya di kawasan-kawasan berteluk, okay, yang terlindung daripada angin kencang dan sebagainya untuk dijadikan pelabuhan-pelabuhan kapal dagang dan sebagainya. Okey, itu faktor yang pertama untuk bentuk muka bumi. Sekarang kita tengok contoh. Okey, sekarang kalau tengok contoh di pembinaan lapangan terbang, okey, pembinaan lebuh raya, okey, kebanyakannya dibina di kawasan-kawasan bentuk muka buminya tanah pamah. Baik, seterusnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini juga penting bagi sesebuah negara, okey, untuk membina jaringan pengangkutan. Okey, kalau kita tak ada kemajuan teknologi, okey, agak sukar untuk kita membina, okey, ataupun kepakaran yang kita tak ada, kita nak membina sesuatu tu agak sukar. Okey, contohnya antara binaan-binaan yang telah kita buat, okey, yang pertama sekali ialah pembinaan terowong smart, okey, di Kuala Lumpur, okey, daripada Sungai Besi ke Bandar Tun Razak kalau tak salah saya, okey, yang boleh berfungsi sebagai saliran air dan laluan kenderaan. Okey, ini kalau kita tak ada kemajuan teknologi agak sukar untuk kita membina terowong smart, okey. Yang kedua, pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, okay, di Pulau Pinang yang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia, okay, sepanjang 24 km. Okay, bayangkan bagaimana kita nak membina sebuah jambatan yang menghubungkan pulau besar ke sebuah pulau, okay, sejauh 24 km kalau kita tidak ada kemajuan teknologi. Okay, jadi sangat penting. Yang ketiga, pembinaan lebuh raya Timur Barat, okay, daripada Great ke Jeli, okay, Great di Perak, okay, merentasi ke pantai timur, ke Jeli Kelantan, okay, merentasi tanah tinggi dan juga sungai, okay, perlu potong bukit, okay, korek terowong, bina jambatan dan sebagainya. Itu pun memerlukan kemajuan teknologi dan kepakaran. Dan last sekali ialah laluan bawah tanah bagi projek MRT yang menggunakan teknologi tinggi. Okey, sebelum projek MRT ni siap, okey, banyak kawasan-kawasan jalan raya ditutup di Selenggara. Okey, sebab apa? Sebab di bawah jalan sedang
dilakukan projek mengorek laluan bawah tanah untuk memberi ataupun membuat laluan jalan MRT. Jadi bayangkanlah awak dah ada jalan raya, bangunan dekat atas semua, nak korek tanah dekat bawah tu perlu teknologi dan juga kepakaran. Salah langkah, bangunan-bangunan dekat atas ataupun jalan raya dekat atas akan musnah. Baik, kita tengok contoh. Ini contoh Jambatan Pulau Pinang. Ini adalah contoh terowong smart. Ini kedua-duanya dibina dengan menggunakan kemajuan teknologi dan kepakaran. Ada kepakaran yang kita gunakan daripada dalam negara kita sendiri dan juga jika kita tidak ada, kadang-kadang kita import, kita mengambil kepakaran daripada luar negara. Baik. Seterusnya yang ketiga, dasar kerajaan. Antara dasar kerajaan yang telah dibuat ialah yang pertama, mewujudkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. SPAD ni bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Dia memantau agar kenderaan pengangkutan awam ni dalam keadaan yang elok, tidak dibawa dengan laju dan sebagainya. Dan SPAD ni juga menerima aduan orang ramai tentang salah laku pemandu-pemandu pengangkutan awam. Kalau awak tengok kadang-kadang ada dekat belakang teksi, belakang bas dan sebagainya, ada nombor telefon hotline untuk SPAD, untuk awak membuat laporan terhadap SPAD. Yang kedua, salah satu bidang keberhasilan utama negara NKRA bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Dalam bajet dan sebagainya, memang ada kos ataupun bajet untuk menaik taraf pengangkutan awam bandar. Yang ketiga, peruntukan 55 bilion untuk pelaksanaan projek East Coast Rail Line ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur Semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017. Cuma sekarang ni apabila kita dah beralih bertukar kerajaan dan sebagainya, bajet pun dah berubah dan laluan pun sudah berubah. Dan yang keempat, dasar penswastaan. Dasar penswastaan ni sangat penting kerana apabila ia diswastakan, tanggungan ataupun bebanan tidaklah sepenuhnya terhadap kerajaan. Jadi apabila telah diswastakan, syarikat swasta tersebut akan menguruskan dengan gerak kerja mereka sendiri. Contohnya ialah pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan oleh PLAS Berhad. Apabila PLAS dah bina, sebab itulah ada tol dan sebagainya, sebab dia nak maintenance dan sebagainya. Seterusnya, perkhidmatan LRT dan bas di Kuala Lumpur oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Syarikat swasta ni dia banyak duit. Jadi bila banyak duit ni dia boleh buat macam-macam. Sebut tentang prasarana ni, baru-baru ni memang kalau awak tengok berita terjadi tentang pelanggaran LRT. Dua buah LRT yang berlanggar antara satu sama lain. Ini antara LRT pun antaranya ialah dimiliki oleh Prasarana Malaysia Berhad. Kalau awak baca tengok berita, prasarana ni apabila berlaku macam ni, dia bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi ataupun pembayaran ihsan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Seterusnya kita lihat contoh ini ialah contoh Lebuh Raya Plus yang diselenggara oleh syarikat Plus. Ini contoh anggota SPAD, kenderaan SPAD dan sebagainya yang memantau pengangkutan awam di Malaysia. Dan akhir sekali ialah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ialah antaranya senang cerita sesuatu kawasan yang ada aktiviti-aktiviti kegiatan ekonomi akan dibina kawasan jaringan pengangkutan untuk memudahkan kita membawa keluar hasil-hasil ekonomi tersebut ke sesuatu tempat. Contoh yang pertama, di Kertih dan Bintulu kita ada sumber mineral seperti petroleum dan juga gas asli. Jadi apabila kita dapat pelombongan ni, pelombongan mineral ni dah melombong, kalau tak ada jalan agak sukar untuk kita bawa hasil mineral tu keluar. Jadi apa yang telah dibuat ialah membina jaringan pengangkutan yang menghubungkan ke tempat lain, ke bandar dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, untuk pemprosesan dan juga pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Baik, yang kedua,
Jaringan pengangkutan juga dibina dekat kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan juga pemasaran hasil pertanian. Okey, contohnya kalau ladang kelapa sawit, okey, buah sawit dah banyak, dah kutip, okey, awak nak pergi jual, jalan raya tak ada, akan masalah. So, perlu dibina jalan raya dan sebagainya. Dan yang last sekali ialah kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, perlombongan, okey, yang mempunyai jaringan pengangkutan yang padat, okey, seperti di Lembah Kelang, Georgetown dan juga Ipoh. Okey, dia macam ni lah. Dekat KL ada shopping complex, ada Wan Utama, ada Sogo, ada bla 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 bla. Okey, tapi kalau aku tak ada jalan yang menghubungkan ke tempat tersebut, siapa yang nak pergi? Okey, itu antara contoh yang paling mudah. Okey, ini contoh gambar. Ini ialah gambar apa tu? Kilang, bukan kilang, proses tempat pemprosesan petroleum di Kertih. Okey, ini pula di kawasan pertanian di kawasan kelapa sawit. Okey, so kawasan-kawasan ini memang memerlukan jaringan pengangkutan untuk membawa hasil mereka keluar. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, terima kasih kerana terus bersama saya. InsyaAllah kita akan terus mempelajari selepas ini dalam kelas-kelas kita seterusnya. Jika ada apa-apa persoalan, jangan malu, jangan segan untuk WhatsApp saya, bertanya terus. Okey, sebab bila awak bertanya, awak akan dapat ilmu yang lebih, insyaAllah. Jadi itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.